Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, topik hari ni kita akan baca beberapa komen daripada netizen Malaysia tentang pengalaman diorang pergi luar negara. Mungkin apa yang dibayangkan sebelum ni, mungkin apa yang kita tengok dekat TV sebelum ni, kita rasa macam negara-negara diorang ni ataupun sesetengah negara lah kan, nampak macam cantik je. Tapi bila diorang pergi sana, orang kata apa, indah khabar dari rupa. Okay, jadi macam berbeza sangat dengan apa yang bila orang tu pergi dekat sana diorang sendiri alami. Jadi hari ni Nina akan share dekat korang beberapa komen dan kita akan baca sama-sama sebab kita nak tahu pengalaman diorang pergi ke luar negara dan diorang menyesal dan diorang takkan jejak lagi dekat sana apa yang jadi sebenarnya. So without wasting any time, let's get started. Jadi adalah beberapa negara yang mana netizen kita ni telah pergi melancong lah kan. Okay, ada yang pergi seminggu, ada yang pergi beberapa hari. Tapi bila diorang jejak je kaki dekat sana, diorang dah macam menyesal, aku takkan datang lagi ke tempat ni sampai bila-bila. Untuk macam kita yang tak pernah pergi luar negara ni kan, kita just tengok benda tu dekat TV je lah kan. Nampak macam menariknya, cantiknya tempat ni kan, best kalau dapat pergi kan. Tapi sebenarnya ada beberapa tempat ataupun ada beberapa negara yang dia punya tahap kebersihan tu tak berapa tinggi dan membuatkan orang kita ni nak pergi melancong dekat sana dah macam serik gila. Okey, kita akan teruskan kepada komen yang pertama. Okey, yang ni daripada Lina Zaidi. Dia kata, negara yang dia tak akan pergi adalah Vietnam, tapi tak semua tempat. Dekat Sungai Mekong, depa suruh kuda kurus kering bawa pelancong. Terpaksa naik sebab jauh nak ke bot tu. Mengalir air mata ni. Lambat jalan sebaik. Kalau gemuk tak apalah, ni kurus kering. Kesian doh. Sebab kalau Nina pun macam tak gamak juga nak naik kan, tapi nak pergi tempat tu macam jauh, kita pun macam tak ada choice. Tapi bila tengok keadaan kuda macam tu, tak tergamak juga. Orang kata apa, menghambakan binatang kan. Kalau kat Vietnam mungkin kuda. Jadi ada yang Nina pernah dengar sebelum ni, dekat Thailand pun ada banyak menggunakan gajah untuk diorang gunakan sebagai tarikan pelancong kan. Jadi ya, sebenarnya kan kalau binatang tu diorang jaga elok-elok, bagi dia rest, bagi dia makan cukup kan, sebab dia akan gunakan tenaga dia untuk bergerak. Nina rasa benda tu tak ada salah, macam okey lah kan. Tapi kalau binatang tu dah kurus kering, dah tak larat, kau sebat dia kalau dia tak nak jalan, sampai dah berat badan dia, and the end dia mati sebab dalam keadaan kena dera. Macam tak patut lah, tak patut. Okay, even dia binatang, tapi still kita kena jaga binatang lah kan. Okay, yang ni seterusnya daripada Hisham Muhammad. China, keluar je pintu airport Shanghai, semerbak bau urin. Melambak orang kencing berdiri dekat luar dinding bangunan. Tandas dekat dalam pun bersih, tak ada orang. Sampai dalam kereta pun bau urin. Cukup seminggu semua bau hilang pasal hidung dah lali dengan bau urin. Maksudnya dia jejak je sampai dekat airport tu dah buat kencing dah. Lepas tu tandas dekat dalam airport bersih. So buat apa lah buat tandas kan kalau orang tak guna, lepas tu berak dekat luar. Okay, yang ni daripada Maya Razali. Shenzhen, China, toilet tak ada air. Lepas tu kotor, najis terapung-apung and bersipah dalam toilet. Kalau korang tengah makan ni, nak rasa better korang stop sebab komen-komen dalam ni macam agak mengembang ke tekak. Okay, jadi dia kata dah lah baru lepas makan. Lepas tu nak masuk toilet sekali ternampak pula najis. Ya Allah, kembang tekak. Setiap kali nak pergi toilet kena beli tisu and air mineral siap-siap. Pergilah tempat lain selain China. Bandung pula, kalau orang paksa beli, kau cakap je lah bahasa diorang. Tak adalah diorang paksa nak beli. Kan hari-hari tengok sinetron. Belasah je lah cakap macam diorang. Aku pergi Bandung memang penjual tu follow aje lah selagi kau tak beli. Diorang membontuk je mana kau pergi. Lepas tu aku acah-acah lah cakap bahasa diorang. Iya mas, aku bilang enggak mau yang enggak lah. Masa sih mau diikutan terus. Pokoknya aku bilang enggak titik. Gitulah baru diorang tak follow dah. Kita nak shopping dia ikut-ikut pula, sebel kalinya. Jadi macam kena paksa pergi beli pula. Rimas juga kalau gitu kan. Kita ni nak shopping, nak macam ada have fun, ada orang kata nak enjoy lah kan. Tapi bila orang ikut suruh beli barang ni macam Okay, yang seterusnya daripada Akma Pinky. Pernah masuk tandas dekat dalam Disneyland Hong Kong, tak ada paip air, hanya ada air kat sinki je. Menjajal lah cari botol nak isi air, terpaksa cuci pakai botol air. Tandas nampak sangat bersih, berkilat, tapi bau kemain busuk, bau tai. Lepas membuang tu nampak cleaner dia maki-maki sebab guna tandas pakai air. Rupanya baru nampak cara dia cuci tandas memang tak pakai air, hanya lap-lap je pakai mop. Patutlah bau.
Bersyukurlah kita ni dilahirkan dalam keluarga yang pembersih. Ke dalam Islam kita memang wajib menggunakan air untuk mencuci segala najis-najis, okey, kecuali dalam keadaan terdesak. Dalam Islam kita ada ajarkan macam mana nak beristinja. Jadi dalam agama Islam memang menitik beratkan kebersihan. Okey, yang ni daripada Checkpoint by Zura. Ini dekat Cambodia. Sebab tak banyak tempat untuk dilawati selain tempat Tomb Raider berlakon. 4 hari 3 malam terasa macam bertahun duduk dekat sana. Bosan gila. Jalan-jalan 1 hari je dah habis dah tempat untuk berjalan. Hari lain-lain tu duduk hotel je lah sebab kami tak ada tempat yang menarik lagi nak dilawati. Pergi 4 hari 3 malam. Baik 1 hari dah habis dah tu semua kat sana. Boringnya. Alright, next. Yang ni daripada Farin Hardi, Nepal. Expect kena food poisoning. Pergi hotel atau restoran mahal pun boleh kena food poisoning. Kotor ya amat dan orang-orang dia macam jaki kita boleh melancong. Insaf habis. Jaki? Tak faham. Apa ni jaki? Okey, kalau korang tahu perkataan jaki ke ataupun dia typo, korang faham, korang komen kat bawah Yang seterusnya daripada Zalika Ika. Okey, yang ni China lagi. Serius takkan jejak dah. Orang sana sejenis suka meludah package siap bunyi keluar kahak. Lepas tu toilet memang jenis open. Kau boleh nampak orang sebelah berak kencing. Last kali dekat luar public atau mall area tengah lepak-lepak, selamba je budak umur 3-4 tahun macam tu cangkung depan aku. Depan orang ramai lalu lalang ni. Kalau dah mencangkung apa lagi berak lah. Lepas tu caw lari kat mak dia. Tak budak tu bagi dia orang macam tai kucing. Nasilah kau tepi caw tu. Masalah dekat sini mostly komen-komen orang macam dah tak nak pergi China sebab China ni tempat yang kotor gila. Okay, next daripada Mimi Shariza, Beijing. China juga, okey. Tandas kotor najis bersepah, pintu toilet tak ada lock. Lepas tu Paris, hancing merata tempat banyak pickpocket. Okey, pickpocket ni orang yang penyeluk saku. Pasal Paris ni Nina dah pernah dengar banyak cerita dah sebelum ni. Kalau pergi sana, mostly maksud Nina lebih kepada turis lah, okey, pelancong ke sana. Macam diorang ni kena lagi extra careful sebab dekat sana ada pickpocket yang macam very very professional. Kau takkan sedar pun tiba-tiba duit kau hilang. Walaupun Paris ni termasuk senarai orang kata apa, top negara yang macam orang nak pergi sangat, tapi sebenarnya dekat situ orang kata benda tu indah khabar Eropah je. Orang yang pergi sana tu ada yang pernah kena curi duit dia. Lepas tu kata aroma kat situ pun tak wangi. Okay, itu apa yang digambarkan lah. Kalau dalam movie ke apa kita tengok cantiknya, nampak apa tu Eiffel Tower tu kan, wah macam tu kan, indahnya nampak. Tapi hakikatnya adalah bad side daripada segi hygiene tempat diorang tu kan. Nina macam tiba-tiba teringat Nina pernah buat video dulu tentang peradaban Eropah abad ke-20. Kalau korang dah tengok video tu, korang mungkin akan tahulah cerita dia macam mana. Yang tak pergi tengok, korang boleh search je dekat Nina Berencana peradaban Eropah yang abad ke-20 dulu. Jadi dalam video tu Nina pernah cerita yang orang Eropah dulu ni diorang memang tak jaga kebersihan langsung tau. Ada yang bertahun tak pernah mandi. So pada masa itulah terciptanya perfume. Jadi untuk perfume tu digunakan untuk cover dia orang punya bau busuk, sedangkan diorang ni memang tak pernah mandi and then boleh kencing merata-rata je. Kalau korang tengok movie Mak Saleh abad-abad zaman-zaman dulu tu kan, okay, macam cerita Pirate of the Caribbean tu, okay, korang bayangkan perempuan dia yang pakai gaun tu, kalau diorang nak kencing tu just kat tepi jalan tau, diorang just macam angkat gaun dia, cangkung kat situ. Apa dia buat? Fikirlah sendiri. Okay, next. Yang ni daripada Kini Seman, Jakarta, Indonesia. Jam teruk, bising, kotor, pengemis sana sini and busuk. Jalan nak naik ke parking lot pun ramai yang tidur dekat tepi. Mungkin Jakarta tu kawasan yang jadi macam overcrowded kan. So macam tu lah. Okay, yang seterusnya daripada Jah Zahira, Hat Nyai, Thailand. Tak seperti yang digambarkan, nak telan makanan pun tak lalu. Okay, yang seterusnya Rome, Itali, Scam City. Mana-mana pergi, penyeluk saku profesional ada. Saya pergi conference, dalam surat jemputan pun dah diingatkan tentang aktiviti penyeluk saku ni. Saya nak beli souvenir sikit untuk anak-anak masuk kedai. Suami tak perasan ada satu couple muda ni duk himpit-himpit suami saya. Dan seorang tu tangannya bekerja mengagau sling bag suami saya. Okay, mujur dalam bag tu ada lighter dan rokok je. Rolet dah sorok dekat lain. Saya jerit dekat couple tu. Diorang terperanjat dan terus belah dari kedai tu. Ada sahabat conference saya bawa ibunya sekali. Mereka turun dari Milan dulu. Ibunya hilang 500 euro dalam beg yang dikendongnya. Padahal dia dah bungkus kepal-kepal duit tu dalam tisu je. Tak letak dalam purse. Kesian kakak tu dan ibunya terpaksa minta suaminya transfer duit dari Malaysia segera. Orang yang penyeluk saku ni kan, diorang dah biasa buat benda tu. So diorang macam tahu macam mana nak dapatkan duit tu. Scary-nya. Dah lah Nina punya impian tu nak pergi ke Rome. Tak jadilah. Duduk je lah Malaysia. Okay, yang seterusnya daripada Natasha Azhar. Okay, ni China juga.
juga toilet ada pintu tapi tak function pun. Semua duk membuang sambil pintu terbuka. Lepas tu borak berjemaah. Okey, yang ni daripada Ikhwan Abdul Kahar. Okey, kalau dalam Malaysia sempurna, Sabah, terlalu ramai warga asing Filipina dan terlalu ramai anak-anak stateless. Nina tak ingat apa term yang diorang panggil untuk anak-anak ni. Pilak. Anak pilak. Tak silap Nina. Okey, sebab dulu Nina pernah study dekat KK, Kota Kinabalu. Budak-budak ni memang ramai gila dan Nina sendiri pun ada experience tau. Masa tu Nina tahun 1, Nina pergi KK dengan kawan Nina. Jadi kita orang ni macam nak makan dekat KFC. So ada satu orang budak ni, seorang budak ke dua budak macam tu lah, dia kendong adik dia kot, tak silap Nina. Dia rasa dia macam anak Filipin tau, orang panggil pilak kalau tak silap Nina. Dia pun dah lupa dah lama dah tinggal Sabah. Jadi tiba-tiba dia approach kita orang. Masa tu Nina dengan kawan Nina seorang lagi tu tengah minum air. Jadi kita orang nak masuk dalam KFC. So dia macam, dia approach kita orang, dia macam nak air macam tu. Kita macam apa dia kan, macam terkejut tau tiba-tiba orang approach macam tu, sebab dia macam desak kita untuk bagi apa yang kita pegang. Masa tu Nina pun cepat-cepat lah masuk dalam KFC tu. Lepas tu bila dah masuk dalam KFC tu, dia duduk macam tekuk lah muka dia macam tu dekat cermin. Wah, memang Nina terkejut gila sebab Nina tak pernah jumpa ataupun Nina tak pernah mengalami situasi tu tau. Rasa macam budak je pun kenapa aku takut macam tu. Tapi ya, tu first time kan, jadi cuak juga. Yang ni yang seterusnya daripada Izian Bahirah Zul. Okay, Filipin, segala-gala benda kena ada babi dalam masakan. Seksa nak makan as a Muslim. Even masa kita orang jumpa Filipino dekat sana yang balik kampung sebab migrate USA, her remark was, everything is so porky here. Seterusnya daripada Nur Syakila, Beijing, China. Insaf, sis tak mau jejak kaki dah kat sana. Seminggu dekat sana menghitung hari nak balik. Tandas dia tak sanggup nak ingat. Tandas tak ada pintu, kotor sana sini. Ambil package Muslim travel pun tak lalu nak makan sebab restoran dia bau hancing sampai keluar. Macam mana diorang boleh hidup dalam keadaan macam tu kan? Jadi seterusnya daripada Balkis. China lagi, Shanghai. Okay, semua tempat busuk, bau hancing. Toilet jangan cakap belah baik, tak ada, busuk, najis merata-rata, tisu merata-rata. Seterusnya daripada Mel Darwish, China again. Okay, makanan halal okay, tapi kebanyakan rakyatnya tak helpful langsung, minta tolong ambil gambar pun tak boleh. Dan Manila, Philippines, makanan dia biasa je, orangnya friendly, cuma bandarnya tak maju dan sangat biasa. Elok lagi pergi jalan Bandar Losta ke Kota Baru ke. Yang ni daripada Syaduslah, dia kata New York kotor, busuk, kebanyakannya tempat. Subway buruk dan kotor, racist everywhere kalau kau pakai tudung. KL jauh lebih bersih, cantik dan maju. No wonder mereka main KL terkejut beruk. Hotel pula mahal gila kalau area Manhattan. Duduk bilik katil double deck RM1,400 semalam. Boleh dapat hotel Banjaran Ipoh punya bilik kalau kat Malaysia. Kalau 1,000 lebih ni, memang bukan setakat tengok dapat hotel dekat Banjaran, kau boleh dapat duduk dekat hotel yang dekat tengah-tengah laut tu, tahu tak? 1,000 lebih ni. Yang seterusnya daripada Ahmad N. Hakimi, China. Okay, China lagi. Tak nak pi. Tandas pintu cowboy. Kena pakai payung atas bawah. Nak kencing pun tandas kena tunggu lama. Terpaksa kencing dekat urinal sebelah-sebelah boleh nampak. Aku pun malu. Mereka selamba. Lepas tu dekat luar asal duduk dekat kerusi je bau hancing seluar. Jadi kalau duduk dekat kerusi pun belum tentu kerusi tu bersih sebenarnya. Nina baca komen-komen diorang ni pun dia rasa macam sak nafas. Macam berterhidu. Okay, yang ni Mohaini pula, dia kata dekat Beijing, China juga. Okay guys, kena kejar dengan private sapu sebab tak nak naik kereta dia. Sebab first time datang dah kena tipu bayar mahal dengan private sapu. Lepas tu kena tipu dengan orang jual barang dekat tepi jalan tu dan jerebu teruk penuh. Alright, yang ni daripada Acik Vavavum. Okay, France 2 kali pergi. 1 sebab urusan kerja, 1 travel sendiri. Yang travel sendiri jadi kesialan, banyak pickpocket dan tak seindah apa yang difikirkan. Konon kota cinta, tapi percaya tersangatlah kotor. Penyamun licik, tambah-tambah tengok kita orang luar, memang kena target sampai hotel lah. Okay, yang kedua adalah Beijing, China lagi. Okay, pengotor na'udzubillah, tapi paling seram dalam hidup fake taxi. Aku kena rompak and hampir diculik. Mujuk ada orang Muslim China sana, selamatkan. Seram macam mati hidup balik. Takkan jejak dah kaki dekat situ. Negara yang paling selamat setakat aku pernah pergi adalah Jepun. Alright, jadi korang kena blacklist lah kot China ni. Yang seterusnya daripada Amira Razali, Koh Lipe, Thailand. Pulau kecil je, anjing banyak sungguh. Berak merata-rata pula tu. Kita mandi pantai. Boleh pula anjing berenang-renang sekali. Kedai halal ada, tapi sebelah-sebelah dengan kedai non halal. Kita nak makan pun was-was. Memang takkan pergi dah tempat tu. Yang seterusnya daripada Ziziana, Beijing. Okay guys, toilet tak ada pintu. Sebaik ada shawl extra and mineral water. India, keluar pagi pakai seluar jeans hitam. Balik petang jeans dah tukar colour coklat. Berdebu and package sekali dengan cirit-cirit. Yang seterusnya daripada Nurlis Hussein, India. Seram kalau ingat balik. Dah lah berdua je travel, dua-dua perempuan. Nak jalan dekat hotel bau hancing, jantan-jantan tengok atas bawah macam nak telan orang. Beli SIM card kena scam. Kalau korang tengok orang yang duk jual macam
macam kotor tu memang kotor. Bekas makanan selepas makan diorang main buang je. Nak kencing, diorang kencing je tepi jalan, tak kira lelaki perempuan. Nasib baik duduk kat situ 2 hari je. Itu pun sebab nak pergi Taj Mahal. Lepas tu terus fly ke Kashmir. Yang Kashmir je okey, bersih, damai, tenang. Tapi tak tenang juga sebab tepi-tepi jalan banyak betul polis India siap pegang senapang. Mungkin sebab sana ramai Islam dan diorang kat sana kena tindas kononnya orang sana penjenayah. Padahal semua baik-baik. Itulah rasis yang sebenar yang dilanda oleh dunia sekarang. Sick, very sick. Yang seterusnya daripada Ho Chi Minh, Vietnam. Tadi dah ada beberapa komen kan yang pasal Vietnam ni. Okey, dia kata hari pertama bawa grup, 1 orang peserta kena ragu betul-betul depan hotel dan di laluan pejalan kaki. Malam yang sama ada lagi 2 orang peserta kena peras dan kidnap untuk 3-4 jam. Allah, sekiranya. Pergi balai polis sakal gila. Last polis pula nak claim kami ni saja reka cerita dan nak dakwa kami if kami nak teruskan report. Bila Google memang MO yang sama yang banyak jadi before tu. Memang banyak MO. I don't understand. Okay, the last word, dia punya last sentence word tu. Polis sana pun macam tak bertanggungjawab juga kan. Sekiranya nak report kat polis pula nak saman kita, nak dakwa kita sebab kita buat report. Gila lah. Okay, yang ni seterusnya daripada Rahim Nia. Belgium, resis nak mampus. New York, tikus berlambak dekat belakang bangunan. Siang-siang buta, tikus main kejar-kejar dekat atas jantas dan longkang. Okay, yang terakhir ni adalah komen daripada Jimmy. Okay, dia kata pernah pergi Shanghai tahun 2016. Memang tak dinafikan tandas diorang ni memang kotor dan hancing. Lagi satu aku menyirap, naik flight tengah malam, People of Republic dalam tu heboh, kecoh ke depan ke belakang dalam flight. Macam dekat pasar, tukar seat sesuka hati sampai stewardess pun fed up. Diorang ni macam tak disiplin kan. Macam asal kepala dia je lah, kat mana duduk pun itulah yang dia bawa perangainya. Okay guys, berdasarkan komen-komen yang Nina cerita tadi, so kita dah boleh blacklist lah beberapa tempat yang kita tak sepatutnya pergi. Yang berdasarkan komen-komen tadi, first tempat yang korang kena blacklist adalah China. Daripada komen-komen diorang pergi sana, macam memang diorang dapat pengalaman yang tak sepatutnya lah. Kita nak pergi melancong sebab kita nak ada pengalaman yang indah, pengalaman yang best-best. Tapi bila pergi sana ada masalah-masalah macam ni, tak best kan. Semua dia akan jadi moody lah the whole kita punya percutian dekat sana kan. Ya, apa pun bercuti dekat Malaysia je lah guys. Sebelum Nina tamatkan video ni, Nina nak tahu pengalaman korang mungkin yang pernah pergi ke luar negara. Okay, korang mungkin ada pengalaman macam tadi. Korang boleh komen dekat bawah pengalaman-pengalaman yang korang rasa macam worst gila dan korang takkan jejak lagi kat tempat tu. Just komen dekat bawah. Ataupun korang ada pengalaman yang indah yang korang suka pergi negara tu, korang boleh komen juga dekat bawah. Okay, bukan nak kata negara kita pun tak ada tempat yang kotor. Ada. Okay, Nina ada bad experience juga berkaitan dengan najis ni. Actually pergi bercuti rombongan masa tu kan Nina sekolah rendah lagi. Kita orang pergi Kelantan dan Terengganu. Nina tak ingat which negeri dan pantai yang mana satu. Sebab tu masa tu Nina kecil lagi. Masa tu Nina dengan mak Nina. Jadi masa dekat pantai tu, Nina tak ingat pantai apa. Dalam pasir tu Nina terjumpa ada najis. Korang tahu tak? Najis yang ditutup dengan pasir. Dan Nina hampir pijak. Sampai sekarang Nina ingat tak momen tu. Nina macam, ya Allah, ada ke orang berak dekat pantai? Gila. Ya Allah, ya Tuhan, aku macam dah tak ada tandas awam. Sampai sekarang Nina ingat. Tapi Nina tak ingat kat mana, sama ada Kelantan atau Terengganu. Sebab kita orang ada pergi 2 negeri tu kan. Sampai sekarang Nina ingat. Sebab Nina hampir terpijak. Korang tahu tak? Nina hampir terpijak dekat pantai tu. Ya Allah, nightmare-nya. Sampai sekarang Nina masih ingat lagi momen tu. Kita ni sebagai orang Malaysia, kita patutlah jaga hygiene. Janganlah buang sampah merata-rata. Please guys, please. Sayang negara kita, okay. Dekat negara kita ni banyak sangat tong sampah. Korang pergilah buang kat sana, okay. Janganlah buang sesuka hati. Nanti tempat yang kotor, tempat berpenyakit. Lepas tu mungkin kemungkinan tak akan ada lagi orang yang datang. Jadi jadilah orang pembersih. Ada civic sikit lah dalam diri tu. Kalau korang dalam kereta nak buang sampah, tak tahu nak buang kat mana, korang pegang, okay. Kalau korang jalan-jalan dekat luar, kalau ada sampah dekat tangan lepas korang makan ke apa, korang pegang dulu, letak dalam beg, okay. Bila jumpa tong sampah, korang boleh buang. Senang. Hidup ni senang. Tolonglah jangan buat benda yang tak bermoral, please guys, okay. Okay, itu sajalah video Nina untuk hari ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan follow juga Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.